Memang lah. Rotate. You cannot rotate while you're live. Asal pula? Aku tak ada yang boleh buat rotate. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Apa khabar semua? Hari ini share lah dulu kan, macam tu. Apa nak suruh share sekarang ni? Saya akan menceritakan mengenai satu hantu virus. Sama-sama tu nak tanya-tanya lah ya. Hantu virus. Kedua, hantu ke hantar? sajalah. So ada telefon pula. Okey. Kita akan bercerita mengenai hantavirus, tabung kasih, dan kemudian kita akan bercerita mengenai coronavirus. Okey? Memang melintang ke doktor? Sajalah. Okeylah, buatlah balik. Patah baliklah melintang. Tak melintang dah macam ni lah. Saja je. Saja nak test melintang. Tengok Ustazah Asma. Dia melintang. Kita pun buatlah melintang. Rupanya salah melintang je. Dengar tak semua? Dengar ke tak dengar? Tak dengar cakap, saya tak tahu ni. Saya first time pakai earphone ni. Macam ya-ya je. Okey? Gelak sekali. Okey? Okey. Pertamanya, saya nak menceritakan, pasal orang tanya saya mengenai hantavirus. Okey? Okey, hantavirus. Sebelum teleng pula. Apa pula telengnya? Mana ada teleng? Okey, elok je gini. Okey. Macam-macam lah. Aku dah lah blur datang ni. Okey dah. Okey. So, saya pertama sekali pasal orang tanya saya, apakah doktor, adakah apa ni hantavirus ni? Hantavirus ni virus baru ke? Ataupun waalaikumsalam Alex. Ataupun ini virus yang baru dicipta ke oleh Jepun, oleh China ke, apa benda lah korang nak tanyakan. Okey, kita cerita dulu. Pertama sekali, hantavirus bukan satu kuman yang baru. Hantavirus adalah satu grup yang kita panggil dalam golongan Hantaviridae. Macam tadi Coronaviridae, adik-adik dia, ini adalah Hantaviridae. Hantaviridae ni macam coronavirus. Hantaviridae macam coronavirus. Hantavirus adalah zoonotic infection. Maksudnya sama juga macam coronavirus, daripada haiwan kepada manusia. Dan dalam kes hantavirus adalah makhluk yang terlibat dekat sini adalah rodent. Maksudnya tikus. Okey, tikus adalah pembawa. So, dalam kes hantavirus, nama dia daripada hanta itu daripada Korea. Discovery dia di Korea. Sebenarnya dia melibat saja je. Sibuk kan? Ada orang kacau saya ni. Okey, nanti saya kenalkan dia siapa. So, dalam kes hantavirus memang sangat menakutkan kerana mortality sangat tinggi. Kematian yang disebabkan oleh hantavirus sangat tinggi. Hantavirus boleh dijangkitkan melalui rodent tu sendiri, maksudnya tikus tu sendiri, ataupun kencing dia, ataupun air liur dia kalau digigit, ataupun najis dia. Ni tikus yang dia mempunyai pembawa. Dia pembawa virus. Hantavirus dibawa oleh tikus. Hantavirus. Dan dia punya komplikasi hantavirus ni adalah satu, hantavirus hemorrhagic fever. Kedua, hantavirus hemorrhagic fever with renal punya problems, ataupun hantavirus with pulmonary syndrome, ataupun hantavirus with cardiopulmonary syndrome. Ini adalah dia. Dan
ada juga hantavirus yang boleh kalau katakan masuk ke paru-paru direct, kalau katakan udara tercemar bolehlah, tapi jarang. Dia berbeza dengan kencing tikus. Kencing tikus disebabkan oleh kuman yang bernama leptospirosis juga, tapi dia bakteria. Dalam kes kencing tikus, dia bakteria, leptospirosis. Dalam kes hantavirus, dia adalah purely virus. Okey? Dan sepanjang sejarah hantavirus, dia bukan satu benda yang baru. Dia mula-mula sekali dah ada pertamanya antara kes yang pernah establish betul-betul besar. Dia mula discover pada tahun 1976 oleh Korean. Tapi kemudiannya dalam tahun 2005 ada outbreak. Ada outbreak pada tahun 2019 di US. Dan sebenarnya dia bukan satu perkara yang luar biasa. Akan tetapi, adakah dia boleh boleh merebak tak? Boleh jadi biological warfare ke? Memang boleh. Tak ada apa yang tak boleh. Boleh. Cuma dalam Malaysia, tak pernahlah kita jumpa hantavirus sebenarnya. So, kepada siapa yang bertanya saya tu, tak pelan. Ya. Jadi, harap jangan tanya dah. Media, jangan highlight mengenai hantavirus. Cukup untuk memperkenalan hantavirus, okey. Ilmu tak apa, tapi tak perlulah tanya lagi dah hantavirus. Saya ulang sekali lagi, hantavirus adalah virus daripada golongan Hantaviridae. Banyak jenis dia, banyak adik-beradik dia, panjang cerita dia. Discover tahun 1976. Disebabkan oleh merebak jangkitan oleh tikus-tikus yang melalui gigitan tikus, daging tikus, kencing tikus, najis tikus. Kalau kita tengok di Korea ke, atau di China ke, atau di Yunan ke, diorang ni suka makan tikus hidup pun boleh telan kan. Jadi benda-benda gitu boleh menjadi sebab. So bila dia masuk, apa dia buat? Dia boleh masuk ikut mana-mana. Ikut paru-paru boleh, makanan ikut perut boleh. Tapi kebanyakannya boleh juga yang dia boleh terhidu ataupun caranya terhidu ekskreta dia tu. Dia punya bila tikus tu berak ke kencing ke, dia meruap tu, dia sedut sedap macam tu. So masuk, ataupun gigitan serangga tu, gigitan oleh tikus tu sendiri. Okey, automatically. Tapi yang menakutkan mengenai hantavirus, kematian sangat-sangat tinggi. Okey, dia menyebabkan kegagalan jantung, kegagalan paru-paru dan juga kegagalan buah pinggang. Itu main. Okey. Kalau nak bela tikus Belanda ke apa ke, ikutlah. Pasal antara hantavirus dan juga leptospirosis, dia tak ada kena-mengena berdua ni. Dia lain. Okey. Jadi, setakat ni saya explain itu saja mengenai hantavirus. Hantavirus boleh berjangkit human to human? Boleh. Tapi tak establish. Boleh, tak establish. Once dia establish, lagi ngeri daripada coronavirus. Pasal tu bila last outbreak tahun 2013 di US, 4 orang muda remaja kena jangkitan asal saya. Semua 4 mati, dan kemudian selepas itu berlaku case by case di US, menyebabkan ramai kematian di North and Central and South America. Dia tapi age tu dia berubah-ubah lah, nama dia berubah ataupun berbeza-beza. Okey. Harap itu saja dia mengenai hantavirus. Jangan samakan dengan leptospira atau kencing tikus. Dia berbeza. Okey. Sekarang ni, satu virus, satu bakteria. Bakteria kencing tikus selalunya datang dengan demam on off dan kegagalan buah pinggang dan hati. Selalunya datang daripada yang main sungai tu selalunya. Okey. Tu dia jawab tu, kencing tikus memang kegagalan organ. Okey. So, hantavirus pun tak ada vaksin. Okey. So, saya nak menjawab mengenai apa lagi nak tanya? Okey, cukup setakat tu. Saya nak explain panjang ni. Pasal you all dah tanya ni. Okey, saya bercerita mengenai tabung kasih tadi. Tabung kasih sikit. Tabung kasih tadi, tabung kasih adalah tabung yang akan membantu pesakit-pesakit daripada Hospital Tuanku Jaafar kepada private sector, yang mana kita mengambil semua pesakit di hospital Tuanku Jaafar ataupun mana-manalah klinik kesihatan yang refer ke admit dekat kita di Mawar, especially pediatrik, yang mana
tak ada charges except ubat-ubatan, IV drip dan bilik, itu saja. Okey? Jadi kena bayarlah tu. Nak bagi makan, masuk tak bagi makan susah pula. Lepas tu, tapi siapa nak bayar? Kalianlah yang akan menyumbangkan ubat-ubatan tu, kalianlah. Supaya pesakit-pesakit tu terjaga. Tadi seorang pesakit, tak faham susah. Tadi pesakit berusia 1 bulan mengalami perianal abscess. Nanti saya akan sharekan gambar yang perlu masuk. Ada telefon, cikgu. Kacau telefon. Ada, so kita kata akan masuk ke hospital untuk antibiotik, IND dan juga dressing buntut. Okey, nanti saya hapuslah gambar. Okey, hari ni saya nak cerita coronavirus tadi. Coronavirus ni saya akan tulis sikit tau. Saya akan tulis sikit supaya orang boleh nampak apa yang saya bersampaikan. Ni kertas. Cantik sekali aku bagi. Kalau tak faham tak tahulah. Okey. Apa yang saya cuba sampaikan adalah sekarang ini graf. Ni graf dia. Yang paling penting pada permulaan sekarang, permulaan coronavirus, adakah dia dah masuk pintu ketiga atau tidak, atau third wave atau tidak. Sekarang ini, apa yang berlaku adalah pada permulaan selepas Chinese New Year kita dapat 1 kes, lepas tu kita tak ada kes, selepas tu kita spat. Tuan-tuan faham? Okey, yang paling penting sini dan sini. Okey, di sini kalau kita lihat di sini adalah imported. Jangan komen tulisan tourism, turis. Okey, antara jarak sini ke sini dalam masa 10 hari tak ada kes. Ya. Jadi selepas itu kita mula ada kes by jemaah tabligh dan juga UDA Holding. Kemudian di sini 18 hari bulan 19 kita ada panic buying dan panic kampung. Okey? So apa yang berlaku sebenarnya? Tuan-tuan kena faham. Di sini turis ni, kebanyakan turis yang datang tak nampak tulisan. Jangan komen tulisan. Okey. Yang penting pada turis yang ini sebenarnya kebanyakannya adalah orang-orang muda. Kita assume lah kebanyakannya orang muda lah yang boleh travelling ni. Okey, dan dia travel sekitar wilayah Selangor. Okey. So, saya tunjuk muka saya balik. Jadi, apa yang berlaku adalah sepanjang 10 hari apabila turis kita datang. Ada orang tak bersetuju dengan saya, tak ada masalah. Ini adalah discussion. So, kebanyakan turis yang datang berkumpul di wilayah dan Selangor. Dan mereka ni adalah orang-orang yang sihat, yang asymptomatic. Yang symptomatic dah awal lagi kita dah screen, dah masuk ke hospital Sungai Buloh semua. So, dalam tempoh 10 hari, sebelum dia ada simptom kita dah melibatkan pendedahan kepada orang-orang bandar kita. Yang mana diorang orang-orang sihat. Orang-orang yang tak ada simptom. Contohnya data Korea. So menyebabkan kebanyakannya kemudian tak ada kes. Dan tak kala dia settle down, 10 hari dah spreading around kita punya masyarakat, iaitu establish lah yang kita panggil sporadic case. Okey, dalam kes kalau jemaah tabligh ataupun UDA Holding, yang kita nampak macam UDA Holding tu dia dah balik dah. Lepas 14 hari tiba-tiba dia ada simptom balik. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang berlaku sekarang ya? Saya tunjuk balik ya. Sekarang ni ini adalah kes yang pendedahan pertama. Kes pendedahan pertama. Dan kemudian kalau kita buat distance sebenarnya, kita nak benda ni flat. Akan tetapi sekarang ni berlaku panic buying di sini. Antara sini dan sini lebih kurang 10 hari. Kemudian kita buat panic buying di sini 18 dan 19 menyebabkan kita kena tambah lagi
7 ke 10 hari kerana di sini yang akan berlaku bahawa orang Selangor orang Selangor yang sangat tinggi, populasi yang sekarang ni sangat tinggi, sudah balik ke kampung. Jadi kerana itu PM kata jangan keluar daripada kampung sekarang ni. Mula-mula kita nak contain semua dekat bandar. Kerana kita dah gagal contain dekat bandar, apa yang berlaku? Kita kena contain di kampung. Supaya di kampung, stay in kampung. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, kalau kita tengok graf, mula-mula kita first wave, lepas tu kita settle, lepas tu kita naik begini. Na'uzubillah min zalik, 25, 26, 27, 28 adalah masa yang sangat kritikal kerana ini yang kita tak nak. Ini yang kita tak nak. Jadi, kita harap, kerana itulah kita ambil pendekatan stay in kampung lagi. Kerana itulah PM ambil pendekatan di sini ke sini, you all kena lock sekali lagi. Okey? Kena faham ni. Pasal kalau tak, kau nak salahkan pasal kedegilan kita semua yang menjadikan begini. Okey? Sekarang ni, lock di kampung, stay put in kampung. Faham-fahamlah tulisan. Dah tentu aku jadi doktor. Okey? Jadi, saya harap you all clear dekat sini. Okey? Ini faham Semua harap faham. Kerana graf dia sekarang ni akan jadi semua graf tuan-tuan, semua graf you google lah graf trend dia semua macam ni. Semua ini graf trend exponential untuk semua coronavirus. Akan tetapi kita harap dia terputus di sinilah dan dia jadi terus gitu. Harap-harap. So, orang Selangor, stay Selangor. Orang kampung, stay kat kampung. Jangan keluar dah sekarang ni supaya kita dapat menjaga kita punya keadaan. So, okey. Ini pertama. Ini kita settle. Saya harap saya dah explain dekat sini. Pasal daripada 25, 26, 27, 28, ini symptoms akan appear siapa-siapa di kampung. Atau di Kuala Lumpur yang ada ni, inilah yang akan stay. Okey, selama tambah lagi 10 hari lebih kurang untuk kita nak tengok simptom total. Okey? Okey, dari segi penyakit pula. Penyakit, aku tunjuk penyakit pasal orang tanya vitamin C semua ni. So, saya nak cerita sikit pasal penyakit. Banyak orang duk message penyakit pula, sama ada doktor nak minum air ketum, nak minum vitamin C, nak makan bawang, nak makan teh herbal, nak makan tadi hantar kunyit. Jadi tapi jangan claim lah. Sebenarnya tuan-tuan kena faham satu benda. Coronavirus adalah self-limited disease. Self-limiting disease. Bermaksud dia akan settle sendiri. Dia akan sembuh sendiri. Siapa yang tak sembuh mempunyai komplikasi. Okey, dan kita cerita macam mana dia punya pattern dari segi cara kerja dia. Kerja dia So, kalau tak lukis tak faham, so aku lukislah tulisan buruk ni. Kita ambil graf, kita ambil hari 0, 7, 14, 21. Ini hari. Okey? All the disease, trend dia begini. Siapa yang faham akan fahamlah ni ya. Selalunya dia normal graph, normal distribution. Tu dia. Faham tak ni? Normal distribution. Apa maksudnya kat sini? Okey. Peak of the disease, symptoms disease adalah ini. Okey. Peak of the disease. Ini adalah peak disease. Peak disease. Okey. So sekarang, apa yang berlaku? 0 ke 7 hari adalah masa-masa virus entry, tak ada simptom yang apparent sangat. Okey? 7 ke 14 hari, patient akan mula tunjuk simptom batuk, plus demam, plus apa lagi?
sesak nafas, ataupun macam-macam lah simptom yang lain. Dia akan peak dekat sini. Lepas tu you tengok siapa-siapa yang masuk, dia akan tunjukkan simptom ini. Dan kemudian kalau masuk ke ICU, at this lah ICU. So kalau katakan dia selamat, dia akan turun perlahan dan extubate dan selamat. Tapi kalau dia sadaqallahul azim, dia sadaqallahul azim. Jadi kalau you all bagi vitamin C dekat tempoh sini, you all nampak macam vitamin C tu berguna lah, kan? You bagilah air ketum kat sini ke, apa benda yang mengarut-ngarut bagi kat sini, nampak pendek lah, terror. Nampak terror lah penyakit tu, nampak sembuh sepenuhnya. Tapi kalau letak vitamin C bergelen dekat sini, haram, tak berguna pun. dia jadi palsu lah. So sesiapa yang bagi apa benda pun you all bagi pada peak penyakit, ia akan nampak ubat tu berfungsi. Sebenarnya tak berguna pun. Pasal by normal graph, dia akan settling by itself. Okay? Kalau ada komplikasi di sini, then isu berbeza. Kalau komplikasi adalah, harap faham Kalau ada komplikasi, dia akan extended stay ataupun matilah. Tapi kalau kita kata by the disease majority ada peak. Kalau kita tengok manusia 40-70 tahun. Ni peak kita lah. Life begin at 40. Oh, career cemerlang. So lepas tu, tapi adalah yang hidup sampai 100 ada. Majority peak dekat sini, mati dekat 70. Mati kat 70 tahun kan. Ni manusia punya start. Ini adalah coronavirus punya life. Okey? Jangan tanya dah mengenai vitamin C semua. Penat. So, siapa-siapa yang claim vitamin C ke, ketum ke, teh ke, kau nak minum, you all minum. Jangan claim. Kerana apa? Pasal dia beri harapan palsu. Pasal majority self-limited disease dan hilang sendiri. Okey? So vitamin C ke, ketum ke, teh ke, tongkat ali ke, ada orang forward kat saya tongkat ali, bekam ke bagai, tak, penyakit tu hidup dengan cara dia begitu. Okey? Maksudnya 1-7 akan boleh tak, selagi dia carry 1 sampai 14 hari, masa itulah dia akan carry. Okey? Selagi dia 1 sampai 14 hari, itulah masa yang dia akan menjangkitikan kepada orang. That's why kita buat swab sampai dia clear. Vitamin C tu tak sesuai ke? Boleh bagi, tak ada masalah. Kalau makan mangga macam saya tadi, okeylah. Kalau tak, makan je lah vitamin C tu. Tapi tak ada manfaat. Ada antioksidan saja. Okey? Dok, coronavirus boleh puasa boleh puasa time kena coronavirus? Boleh je, tak masalah. Okey? So, saya harap G6PD human defect DP expose tak ada kena-mengena. G6PD tak kacau kepada coronavirus. Budak-budak macam mana doktor yang virus ni, budak-budak dia tak peduli. Pasal budak-budak dia kena pun dia simptom tak heavy. Okey? Masuk minggu depan akan lebih total discharge. Possible total discharge tinggi, tapi kena ingat 25, 26, 27 adalah tuaian untuk kami. You all sekarang tuai you all punya kedegilan dengan lockdown. 25, 26, 27, 28 adalah tuaian kami atas kedegilan you all. Atau keadaan siapa-siapa yang balik kampung. Pasal itulah makan ada peak. Hopefully lah tak ada. Tapi by calculation, itulah tempoh untuk peak search sekali lagi. Search. Betul-betul kau punya search pada masa tu. Na'udzubillah pasal orang KL dan orang wilayah keluar balik kampung. So, kita buat yang terbaik. Kita lockdown sekarang ni. Kira dia lepas 14 hari dia sembuh, tak ada COVID dah. Tak ada dah lah, lepas 14 hari tak ada dah. Kalau lebih incubation period, adakah dia as carrier juga? Yes. Okay. Adakah simptom itu semua ataupun salah satu? Selalunya dia package. Result tabung asnaf dengan tabung kasih sama ke? Tabung asnaf, tabung kasih ada dua. Satu tabung kesihatan kasih, satu tabung kasih asnaf. Tabung kasih asnaf khusus untuk pembayar zakat dan penerima dia adalah asnaf. Okey? Tabung kesihatan kasih adalah roh yang lain lah, hibah lah, endowment lah, sedekah lah kat situ. Semua boleh terima manfaat. Cuma dalam tabung kesihatan kasih semua boleh terima manfaat. Tabung kasih asnaf hanya asnaf penerima manfaat. Okey? Ya betul Zita. Pokoknya jangan keluar rumah. Okey, saya nak tegur satu benda. Siapa yang pergi ke pasar
ataupun yang ada kuasa dekat luar sana, kalau pergi pasar, might as well buat, sebenarnya sekarang ni dah okey dah, ada kontrol, might as well ketua kampung ke buat contoh pasar Seremban atau pasar Ampangan, pasar Sedut Seremban kan. Pasar Ampangan pukul 7 sampai pukul 8 Paroi, pukul 8 sampai pukul 9 Senawang, pukul 10 sampai 11 Zaman Taman. Macam tu. Cuba buat begitu supaya boleh organize lah. Macam tu. Cadangan je lah. Hopefully boleh lah. Kan pergi habis pula pasar kan. Contoh. Okey. Sari itu apa kaitan dengan COVID? Sari apa kaitan dengan COVID? Penat nak jawab. Sari ni symptoms tapi COVID negatif lagi. Sebenarnya, kita menjawab. Dia satu influenza like illness. Sari tu influenza like illness adalah macam batuk semua tu influenza like illness. Sari nama penuh apa nama? Aku lupa pula. Kejap, Sari in corona kejap. Aku lupa dah pula. Kau tanya soalan kan? Lupa dah. Terang-terang habis. Okey? Apa yang package tu? Dah cerita dah Captain Taufik. Nanti cerita yang baru tadi mengenai hantavirus. Sari dalam coronavirus bermaksud adalah severe acute respiratory infection. Maksudnya, dalam kes sari, patient datang dengan symptoms, pasal tu dia tukar nama SARS-CoV types 2. Maksudnya severe acute respiratory infection, dia ada keradangan paru-paru yang agak teruk tapi COVID status belum tahu dan dilabel sebagai sari. Okey? Kalau dah tahu status jadi COVID teruslah. Doktor nak tanya pasukan COVID dah meninggal, bagaimana virus dalam badan dia? Bukan dah mati juga ke? Dah matilah. Kalau virus mati, dia matilah. Pasal dia duduk dalam badan dia. Thank you Alex, aku dah jawab dah. Alex, kau saja je. Jawablah cepat-cepat. Mesti kau nak Google kat. Severe acute respiratory infection. Yes, sari. Okay. Ataupun severe acute respiratory syndrome. Yang pakai glove okey tak keluar rumah, nak pakai tak pakai tak ada masalah, ada stok pakai, yang penting basuh tangan. Okey, kalau dah buat test negatif dan negatif, kemungkinan tu positif boleh reinfection. Kalau negatif lah. Tapi kalau lepas tu positif, jadi kalau within the 14 days positif, maksudnya belum, masih lagi positif lah. Tapi kalau lepas 14 days, kita akan label dia sebagai reinfection ataupun new infection. Bagaimana ambil vaksin pneumokokal boleh tak dapat jangkitan COVID? Ada kena-mengena? Boleh kena. Boleh kena pneumonia berdasarkan tak ada kena-mengena. COVID, coronavirus dengan pneumokokal tak ada kena-mengena. Coronavirus adalah virus, pneumokokal adalah bakteria disebabkan Streptococcus pneumonia. Kalau sesama tu sesak nafas sekali kan, yes, dia akan ada semua. Tak ada simptom sama dengan alergik, berbeza. Okey? Maknanya 25-31 stay home. Yes, kalau 25-31 ni memang sebaiknya you all stay dekat rumah supaya you tak dapat search ni. Pasal kita orang tengah standby untuk search. Kita nak ambil non-COVID tapi kita tahu pasal kita akan terdedah. Kebanyakannya kita banyak menipu. Banyak kes yang saya dapat feedback, baik Hospital Putrajaya, baik Hospital Seremban, banyak yang tak clear, tak cakap balik merayau, tak cakap pergi bercuti, tak cakap balik bercuti, tak cakap. Banyaklah yang tak cakapnya. Penat kita orang nak tanya ni. So, basuh tangan. Siapa yang 25 sampai 31 tu, kalau boleh duduk di rumah, beli yang bila perlu sahaja. Okey? Mengenai ulasan jenazah di Indon. Indon ni susah tuan-tuan. Kalau Indon ni kena kes, kalau Indon ni dah wallop dengan coronavirus, dia akan lebih dahsyat daripada Itali. Pasal satu, dia orang rapat-rapat. Kedua, dia orang degil. Ketiga, dia orang malnutrition. Banyak aspek yang kita perlu ambil kira. Okey? Dan dia orang kurang medical facilities. Kita nak kata kita ni lagi sana lagi teruk. Jadi Indon kalau kena lagi dahsyat. So hopefully tak ada apa-apalah, tapi wanauzubillah. Dok, barang-barang ini dibeli di pasar raya and market kena jemuk ke? Tak payah jemuk, basuh je. Masak terus. Lepas sembuh boleh kena sekali lagi ke? Boleh. Kenapa tak buat macam Wuhan? Contoh kerajaan sana sembuh sana sini, suruh duduk dalam rumah pun tak buat. Suruh duduk dalam rumah pun korang tak dengar, tiba-tiba nak suruh sembuh. Tusah you all ni. Nak sembuh apa? Kerajaan kita ni kerajaan yang hikmah. Daripada dulu, baik BN ke, baik PH ke, baik PN ke, memang kita hikmah pasal kita sentiasa ambil sentimen masyarakat. Kan? Kalau kita buat macam komunis, mati semua. So, kita memang
hikmah sangat sampai kita sentiasa ambil kira, bukan ambil kira fakta, kita ambil perasaan rakyat. Ni kerajaan kita daripada dulu sampai sekarang. Korang tak payahlah suruh kerajaan. Korang kena duduk rumah je, okey? Suruh tolong kerajaan. Kan Syaf nak buka pintu rumah, bukalah pintu rumah, tak ada masalah ke, buka tingkap tak ada masalah. Okey. Tadi doktor dah cakap PM dah announce, kita mesti dia. Maksud dia apa? Bila PM announce extension of lockdown atau extension of partial lockdown, kerana apa tadi graf saya tunjuk tadi, kerana you all telah membuat tindakan panic buying pada 18 dan 19. Yang mana orang Kuala Lumpur semua dah keluar daripada Kuala Lumpur. Yang mana kes paling tinggi di Kuala Lumpur. So kalau dia tak extend, kita akan expect kes akan surge pada berlaku 25, 26, 27, 8. 10 hari selepas dah, 7 ke 10 hari. So automatically ini akan berlaku lah sebenarnya. Jadi kita tak minta benda ni berlaku. Jadi atas calculation statistik ini yang boleh berlaku. Jadi that's why untuk tindakan keselamatan yang betul, you all duduk rumah. Okay, duduk rumah. Pasal ni kena faham ni. Kalau tak faham, kejap lagi, extend lagi. Tiba-tiba nak suruh sembuh. Sembuh dengan reset pun, nyamuk pun tak mati, nak sembuh korang lagi lah. Okey. Duduk rumah. Selamat ke tak nak ambil ubat bulanan? Boleh ambil ubat bulanan, telefon klinik, pasal dekat klinik kesihatan. Macam tadi, hospital Tuanku Jaafar dalam keadaan terkawal, sangat terkawal. Reduction numbers of patient memang less than 50%. Jadi, pasal tu kita risau. Pesakit-pesakit tak ambil ubat, tak ambil vaksin. Schedulekan betul-betul, pasal problem ni akan lama kita hadapi bersama. Jadi, you all kena make sure. Tolong dengar. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam kat rumah. Duduk diam-diam. Kalau tak, susah. My son start kerja. Kerja apa? As long as kerja tu basuh tangan. Okey. Dia tanya siapa tu? Belakang tu. Dr. Sharif bersama saya hari ni. Dr. Sharif. Okey. Sakit mata adakah simptom COVID? Kalau kita sebut virus ni boleh datang macam-macam simptom. Tapi kita cakap pasal main symptoms dia. Main symptoms dia adalah simptom pernafasan. Batuk, sesama, demam. Sesama tak kuat sangat. Actually, batuk, sakit, demam dan sesak nafas. Kepada yang lain, follow KKM punya tegas. Okey, doktor tegur yang bagi bantuan dan ambil bantuan. Okey. Yang tegur lupa pula. Jom ingatkan. Okey, kepada semua NGO yang nak bagi kepada frontliner atau pesakit atau semua yang di rumah yang tengah berkurung, asnaf yang putus makanan ataupun siapa-siapalah yang you all nak bantu. Pertama sekali kena ingat satu perkara. Pertama, basuh tangan. Kedua, basuh tangan. Ketiga, basuh tangan. Keempat, distance. Okey? Distance. Maksudnya, you all pergi hantar makanan, tinggalkan saja. Yang nak salam-salam dekat gambar abang polis tu, tak pasal-pasal pula dia kena sekarang. Kemudian, yang abang polis pun terima je lah. Terima. Atau kat hospital tu dah tentulah kontrol. Tapi yang abang polis, abang askar semua tu, you all kena betul-betul hati-hati. Supaya you all just tinggalkan. And kalau nak pergi, hanya 2 orang je lah. Satu bawa kereta, satu hantar barang. Tak payah satu tim semua tu. Berbahaya sekarang. Jangan bawa satu tim. Jaga distance. Okey? Penting yang itu. So, jangan tangkap gambar semua. Just hantar saja. Hantar, tinggal. 2 orang je pergi. Hantar, tinggal. Okey? Doktor macam karkun. Haram karkun apa? Tak ada karkun. Kemudian, okey, ada soalan ni. Pasal mangga tadi. Okey. Anak saya batuk kering dalam satu hari. Pasal mangga. Okey. Mangga. Setiap kali makan mangga dia batuk. Okey. Ada pesakit yang betul ada menunjukkan simptom bila dia makan buah-buahan tertentu. Contoh mangga, rambutan ataupun tembikai ataupun orange tangkis. Ada pesakit. So kalau dia makan mangga batuk, dia tak boleh makan batuk. Dr. Zakro tak pandai Foilex. Okey. Faham So kena faham bahawa ini saya punya pandangan. Yang penting pesanan saya, you all make sure beli barang cukup-cukup, jangan lebih-lebih, jangan over. Ada 2,000 ke, ada 3,000 ke, ada 4,000 ke, ada 1 juta ke, ada 10 juta ke. Sekarang ini tak ada pun nilai itu sekarang ni. So baik kita saling membantu sama kita, sama ada nak bantu kejiranan kita yang susah, asnaf susah, masjid menyediakan makanan, tinggalkan makanan, ataupun bantu pesakit-pesakit macam kami yang cuba mengambil alih pesakit-pesakit daripada non-COVID yang tak boleh masuk ke hospital.
kanak-kanak. Macam mana boleh kena kat mak dan ayah tak kena? Nampak kes yang macam mana? Itu saya tak boleh komen pasal saya tak tahu kes tu. Okey? Ni saya serahkan kepada Dr. Sharif untuk bercakap pula ya. Saya penat nak bercakap ni. Terus itu. Duduk mana? Duduklah. Mas pun tak buka lagi ni. Kan? Perkenalkan diri anda. Aduh. Hello, Assalamualaikum. Sila like FB saya. Dengar? Dengarlah. Dengar Okey. Saya tak ada benda, saya saja je datang melawat Dr. Zakro sebab nak tanya pasal volunteering punya work. Pasal volunteering punya work untuk apa tu? Untuk non-COVID patient. Non-COVID patient dekat Mawar kan? Okey. Ada benda yang saya nak tambah. Thank you, Alex. Okey, ada benda yang saya nak tambah adalah sebab saya baru balik daripada training dengan Dr. Donald Huda, kita punya virologist, untuk sampel, bagaimana kita mengambil sampel daripada COVID patient. Okey, ataupun PUI. PUI maksudnya person under investigation. Maksudnya kita rasa suspected case. Tapi diorang kadang-kadang diorang tak ada simptom kan. Okey, ada beberapa benda, daripada jauh, daripada Batu Pahat ni. Okey, sebab tadi ada training dengan dekat Pantai KKM. Hospital. Ada bersama dengan KKM. bukan apa MCAP. Tak pastiku. Okey. Satu daripadanya, okey, ada banyak juga yang akan jual test kit kat luar. Jangan terpedaya dengan test kit ni. Okey, test kit ni tak semua yang di-validate oleh ataupun yang diterima oleh WHO. So kadang-kadang kalau anda buat, tadi Dr. Donald kata paling awal ada, saya rasa diorang pun kementerian kita pakai satu saja test kit. Kebanyakannya yang paling accurate kita guna PCR teknik. PCR teknik tu maksudnya kita tak boleh tu kat dalam ni. Tak payah ada dekat saya pun. PCR teknik tu maksudnya kita masukkan dia sejenis macam swab lah. Swab, nasopharyngeal swab kita panggil dia. Dimasukkan melalui hidung ni sampai ke dalam. Okey, kadang-kadang teknik pengambilan swab ni pun penting sebab yang paling awal viral tu akan pergi pada dekat area hidung. Keduanya dia akan kita akan ambil swab daripada dalam mulut sampai ke tekak dalam. Okey, ini di mana viral load tu akan tinggi kat situ. So jadi kita akan dapat accurate punya results ataupun keputusan yang tepat kalau compare dengan test kit. Sebab kebanyakan test kit ni dia pakai darah. Bila darah dia kena kita guna IgM. IgM ni maksudnya paling awal kita dapat detect pun kalau orang tu ada adalah hari ke-4 ataupun ke-5. Alright, so kebanyakan mereka yang bila dah saring, diorang dapat negatif dan sebagainya, hari ke-13 sebelum diorang discharge, biasanya KKM akan buat yang test kit tu. Sebab because dia dah develop antibody tu di dalam badan, so dia akan dapat detect melalui itu. So yang kalau ada kat luar yang jual, ada test kit dan sebagainya, jangan terpedaya. Sebab sekiranya ada test kit tu anda gunakan dan katakan anda nampak negatif, dia boleh memberikan false perceptions. So anda akan rasa, oh aku dah negatif. Sebenarnya viral load tu tidak ada banyak lagi dan tidak develop lagi antibody dalam diri you. So paling tepat adalah swab yang digunakan oleh KKM ataupun BP Lab pun guna PCR teknik. Ada beberapa juga hospital swasta yang menggunakan PCR teknik. So kalau nak pergi boleh call diorang dan tanya. Itu saja. Saya tak nak komen apa-apa sebab hari ni saya nak jumpa Dr. Zakro je. Okey, semua saya harap dah dapat jawapan daripada doktor. Macam mana nak ambil sama je, nak neonates pun ambil swab tu. Neonates you cucuk neonates punya swab halus je, boleh tolak habis ke dalam, lepas tu keluarkan. Okey, tak ada masalah pun. Dia sebenarnya dia tolak habis ke dalam, keluar. Halus je. Kalau untuk virologi swab actually halus je. Bukan besar macam kita buat macam besar cotton bud tu, tu sakit tu berdarah hidung, tak lepas pun untuk babies.
Tapi kalau untuk nasopharyngeal untuk baby memang halus ke belakang. Tolak sampai ke belakang. Okey. Jadi saya harap saya dah menjawab semua. Tak sakit pun. Tak selesa je lah. Macam kita koi hidung dalam sikit macam tu. Jadi saya harap saya menjawab semua. So saya dah ulas mengenai hantavirus, tabung kasih dan juga anak Dok Z kena corona bilik ke? Okey. Bijak soalan saja kan? Pasal saya dah predict benda ni akan berlaku. Siapa yang tanya? Benda ni dah berlaku awal. So, tak kala cuti sekolah je, saya terus kosongkan rumah supaya pasal tak kala berlaku sahaja third wave, saya dan kami semua staf perubatan akan terdedah pada bahaya pasal kita tahu banyak orang yang menipu. Jadi, macam saya bahaya, saya terpaksa lepaskan semua keluarga saya supaya saya seorang saja di sini supaya saya tak balik bawa kuman pada diorang. Pasal by the time saya expose, nanti anak-anak semua expose dan bahaya. Jadi, pasal tu kalau you nak tengok drama sangat, tunjuk anak jauh, anak saya lagi jauh. Jadi, saya harap you all semua jangan menipu dan jujur kepada semua penduduk Negeri Sembilan, especially yang daripada klinik pakar ke mana-mana. Nak refer kepada Mawar, nak refer pada saya boleh refer, yang penting tak ada COVID. Mesti COVID negatif untuk hantar pada saya supaya saya boleh tolong. Baik HFMD, baik viral crew, baik apa benda lah. At least kita boleh tolong. Pasal HTJ tak boleh cope dengan jumlah pesakit. Okay? Pasal kita dah predict, so saya kena clearkan semua dulu. So saya seorang-seorang makan mangga. Okay? Jadi saya harap you all dapat knowledge dari segi hantavirus, tabung kasih dan juga coronavirus punya graf. Kalau siapa tak faham, sila ulang balik, tengok macam mana saya tulis kenapa tindakan Menteri Kesihatan Tan Sri Muhyiddin Yassin extend the stay. Okey. Jadi saya harap Dok, saya sakit sejak 15 Mac, bukan COVID lah. Sakit tekak saja tak ada, dia mesti ada dalam package. Kalau sakit tekak je, sekarang ni musim panas. So musim panas ni you all kena minum air banyak juga, 2.5 liters easily lah pasal musim panas. So senang tekak. So nak makan vitamin C, tafadhol mashkurah, tak ada masalah. Makan madu, makanlah madu. Nak makan kurma, makanlah kurma, ikutlah. Yang penting bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa samiun alim. Kurma tu makan dengan ganji. Okey, tapi yang penting basuh tangan dan basuh tangan. Okey? Dan okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabungkasih.com, klik infak untuk membantu tabung kasih kesihatan, klik zakat untuk bantu asnaf. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.